Salam bahagia, saya Syed Sulaiman sekali lagi bertemu dengan anda untuk menjelaskan tentang sistem pengesanan dokumen versi 1. atau 1.2s versi pelayan. Perkara pertama dalam sistem ini ialah pembangunan sistem fail. Sebelum dokumen dapat digunakan, dicatat, dicari, maka fail dan sistemnya amat penting sekali. Ini adalah barisan menu-menu atau barisan menu yang akan menunjukkan kepada kita semua tentang fail-fail yang telah kita bentuk. Jadi, bagaimanakah caranya untuk kita membangunkan sistem fail? Sebab diketahui di mana-mana di sekolah, di sistem sekolah, didapati buku fail selalunya akan menjadi lusuh kerana sering diubah, ditambah, dipadam dan sebagainya. Dengan menggunakan sistem ini, penjanaan buku fail adalah begitu mudah sekali, dan sistem ini juga menyediakan kulit buku fail yang telah tersedia untuk dicetak. Jadi, untuk membangunkan sistem fail, kita menekan butang editor. Jadi lihat anda semua, pihak kami telah memasukkan sistem fail yang telah diturunkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri mengikut sistem yang diutarakan oleh Arkib Negara. Jadi kita mempunyai kumpulan dan kodnya, perkara utama dan kodnya, seterusnya sub perkara utama dan sub perkara utama. Di sini saya telah tunjukkan bahawa ada satu fail yang telah dibentuk secara lengkap. Sistem ini telah diberikan atau telah dimasukkan dengan 3 peringkat atau 3 lapisan data, iaitu kumpulan, perkara utama dan sub perkara utama. Setiap aras data itu atau nama-nama kumpulan, perkara utama dan sub perkara utama itu telah dimasukkan di dalam sistem, dan ini memudahkan tuan-tuan dan puan-puan atau anda semua memasukkan sub perkara utama yang berlaku di sekolah anda. Jadi saya ambil contoh di sini, pembangunan sekolah, ya, pembangunan sekolah dengan kod yang diberi 1. Dan dalam fail pembangunan sekolah itu, kita menyemak bahawa ada satu fail terdahulu, di mana fail ini ialah fail yang kedua, maka diberi nama jilid kedua, dijilidkan dengan jilid kedua. Jilid pertama haruslah mengandungi tidak kurang dari 100 helai dokumen yang telah diikat rapi dan disimpan di tempat yang selamat. Ini adalah jilid kedua, dan saya telah memasukkan bahawa nombor bilangan surat yang terakhir yang ada di dalam fail ini, fail baru ini, ialah 3. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lengkap satu fail telah diisi, ya. Mari kita pergi ke bahagian butang dokumen ini, dan kita klik. Kita dapati fail berkenaan yang terdiri daripada aset tetap dengan kod 200. Perkara utamanya ialah pengurusan pembangunan. Kod perkara utamanya ialah 200 -1 atau tolak 1 atau dash 1. Sub perkara utamanya ialah arahan, peraturan, panduan pekeling. Ini tercatat dalam kod yang telah diberikan oleh jabatan, dengan
kod sub perkara utama berkenaan 1. Berkenaan dengan jilid 2 ni tercatat di sini setelah kita isikan tadi, dan ini adalah nombor rujukan asas yang telah kita bina secara automatik. Sekarang lihat bilangan surat mula tadi yang kita telah isi, iaitu 3, dan di sini telah dimasukkan 2 contoh surat. Sebenarnya ada 4 contoh surat, ya. Jumlah dokumen yang diambil kira oleh sistem ini sebagai dokumen keluar hanya 2, kerana surat yang ditulis untuk keluar dari sistem, untuk dihantar keluar, hanya 2 lagi ialah surat masuk. Kita nak tengok apa kesannya kepada sistem ini. Jadi saya telah tulis surat ini sebagai contoh. Untuk surat keluar, anda semua cuma isikan tempat-tempat kosong ini. Contohnya hari bulan atau tarikh surat ini nak dihantar. Ini di sini dituliskan 25 hari bulan 7 2012. Kemudian ini adalah pentadbir. Jadi nama saya, guru besar. Kemudian surat ini statusnya terbuka atau sebagainya, sulit, terperingkat, rahsia besar, segera dan sebagainya. Surat rasmi, memo, faksimili, minit mesyuarat, apa saja boleh didokumenkan, boleh disimpan di dalam fail. Dan apakah tajuk surat keluar ini? Mesyuarat pembangunan sekolah. Ini cuma contoh, tuan-tuan dan puan. Penghantar surat ini, penghantar surat ini ialah siapakah yang menghantar, atau siapakah di sini ada 2, penghantar dan penerima. Kalau surat keluar, maksudnya ialah penerima. Siapakah penerima surat ini? Jadi sini saya maksudkan sebagai pegawai pelajaran daerah. Alamatnya di mana? Di sini, alamat penerima. Ini adalah template bagi surat keluar. Tulis alamat penerimanya. Untuk perhatian siapa, type di sini. Dengan hormatnya, perkara di atas ini adalah isi kandungannya. Ya. Ini terserah kepada tuan-tuan dan perempuan nak buat macam mana. Mungkin kat sini nak tulis terima kasih saja. Terima kasih. Ini sebagai contoh saja, ya. Dan di bawah tidak lupa salinan 1, salinan 2. Siapakah penulis? Siapakah typist? Ada tak surat daripada pejabat pelajaran kita terima berkaitan dengan perkara ini terdahulu? Dan apakah nombor rujukannya? Boleh tulis di sini. Tekan rakam. Ya. Dan kemas kini. Nombor yang tercatat di sini ialah nombor yang terakhir, nombor maksima yang dicapai oleh sistem ini. Tapi di sini contoh ini bukan nombor maksima. Ini ialah pada bilangan surat yang keempat. Nombor maksimanya di sini. Ada satu surat yang masih kosong yang saya uji. Ini surat masuk. Ya, mari kita tengok apa yang dihasilkan oleh sistem ini setelah kita menggunakan template surat keluar ini. Kita tengok papa acuan surat. Sistem akan bertanya apakah nombor bil dokumen. Di manakah nombor bil dokumen? Yang ini. Catat saja nombor bilangan dokumen dan surat akan terhasil secara automatik, lengkap dengan bilangan surat yang terkini, terkemas kini. Perhatikan tuan-tuan dan puan, begitu kemas sekali.
anda cuma menyain saja, menandatangani saja surat ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan atau anda semua, logo kata-kata di sini di atas ni boleh diubah suai di sini di sini boleh diubah suai. Kalau diubah di sini, dia akan berubah lah. Jadi kemudian kadang-kadang di sini, di para dua ini, mungkin anda nak menambah sesuatu di antara dua para ni, para dua dan para tiga. Saya telah menyediakan sub para. Tekan kemas kini, nanti nombor ini dijana, nombor 285 sama dengan ni. Tulislah apa yang dikendaki di sini. InsyaAllah dia akan mencatatkan di dalam surat, tuan-tuan dan puan-puan. Perhatikan, pergi ke sub para, katakan sub para 2 dan 3, bilangan 285. Perhatikan di sini, terdapat dua sub para. Ini yang saya namakan sub para. Ini para 2, para 3, ini sub dia. Bagaimana kalau kita hendakkan surat ini dalam bentuk rich text document, rich text format, iaitu kita hendakkan dia ni boleh diubah suai di dalam Word. Jadi kita cuma padam ni, dan dia akan minta kita letakkan di mana. Letakkan di desktop, tulis balik nombor bilangan, dan anda lihat sistem akan menjana surat dalam bentuk Word. Cuma lambang ini tidak dijana. Tuan-tuan dan puan-puan boleh padam, ni, dan boleh ubah suai dengan menggunakan letterhead yang telah tersedia. Ada satu lagi mode template surat keluar, iaitu surat tanpa kepala surat. Ini telah diutarakan oleh seorang peserta kursus, seorang guru besar di suatu kursus di Pontian, dan saya masukkan ciri berkenaan, mungkin ciri berkenaan penting, dan maafkan saya, siap. Pergi ke menu yang surat X ini, surat X 285. Oh, ada yang tak kena ni. Sepatutnya dia tak ada letterhead. Ya, seperti ini Dia tidak ada letterhead dan tidak ada kepala surat. Dan tuan-tuan boleh memilih mana satu ciri yang dikehendaki. Baik, di sini saya masukkan juga surat masuk di sini. Ini saja yang perlu dicatat dalam surat masuk. Surat keluar, kalau bukan surat keluar tak payah isi. Jika surat masuk seperti ini, surat masuk, nombor di sini tidak akan naik. Nombor ini tidak akan berubah. Jadi nombor di sini tidak payah ditulis. Tidak perlu ditulis, biarkan kosong. Hanya jika surat keluar sahaja, barulah nombor bilangan surat itu anda lengkapkan di sini mengikut bilangan terkini. Mengikut bilangan ini Okey. Setelah dokumen-dokumen disiapkan, di-type masuk untuk surat masuk dan surat keluar, kita perhatikan perkara paling sensitif untuk surat masuk. Untuk surat masuk, perhatikan berapa hari bulan surat masuk
Jadi kita tengok salah satunya di sini 28 bulan 7 2013. Okey, saya akan tanya di sini, atau kita tengok dokumen ARM. Sistem telah mencatatkan pelbagai surat masuk dan keluar yang telah dilaksanakan sebelum ini, iaitu pada 25 bulan 7 ada suatu surat keluar, tajuk dia mesyuarat pembangunan, siapa penerima dia dan sebagainya. Di sini masuk pembangunan sekolah dengan nombor kod yang tertentu. Baik, kita tengok ni surat masuk. Dia tanya tarikh. Kita tengok tarikh surat masuk bila 28 bulan 7. Saya typekan tarikhnya dan kita perhatikan pendaftaran di dokumen telah dibuat pada 28 bulan 7. Ada 2 surat masuk. Ini merupakan kertas untuk pendaftaran surat masuk, jadi tak payah lagi tulis pakai buku, masukkan dalam fail. 2 surat masuk telah tercatat di sini. Bukan saja itu, ini kita boleh tanda tangan di sini, guru besar boleh tanda tangan di sini. Ini termasuk petugas, telah dituliskan di sini. Dalam sistem ini telah dimasukkan petugas. Dan bukan saja itu, malah sistem ini dapat menjana satu slip arahan untuk tindakan 2013 bulan berapa tadi? Bulan 7 28. Baik, ada 2 surat masuk dan ini kita hanya perlu gunting saja dan kepilkan pada surat lengkap dengan dokumen, fail, tarikh, siapa petugas, siapa yang untuk tindakan siapa, makluman siapa, dan pentadbir cuma tanda tangan di sini. Begitu mudah sekali ID filenya 55, nombor dokumennya 28, 287, 286. Dan ini tanda gunting-guntinglah, kepilkan pada surat berkenaan untuk diambil tindakan. Berikan pada guru berkenaan. Dan bagaimana dengan minit? Sebelum ini kita tengok surat keluar semua. File ID file yang keberapa? Saya letak 55. Ini surat keluar yang tercatat. Tadi ada 2 surat masuk, ada 2 surat keluar. Mana tercatat secara automatik. Tak perlu bimbang, dia tak akan hilang, tak akan terlupa, tidak akan, dan dia menjimatkan tenaga dan masa staf kita yang bertungkul lumus bertugas di sekolah. Tuan-tuan dan puan, ini adalah yang perkara paling penting, iaitu minit. Meminitkan surat berkenaan untuk dimasukkan, dikandung dalam fail. Saya ingin menunjukkan minit bagi semua surat yang tadi yang kita telah rakamkan. Kita ambil ID file 55. Perhatikan, walaupun sukar untuk menyediakan dokumen ini, tapi saya telah dengan takdir Tuhan berjaya menghasilkannya. Dan semua kod-kod ini dijana secara automatik oleh sistem. Perhatikan, saya tidak menggunakan warna biru dan merah, tapi saya telah tulis status keluar dan status masuk. Ini dapat menjelaskan status dokumen itu sama ada keluar atau masuk. Cukup untuk memberi isyarat bahawa surat itu keluar atau surat masuk. Dan inilah yang meringankan bebanan kerja para staf kita di sekolah. Mereka tidak perlu lagi menulis sebanyak 2-3 kali. Orang putih kata redundant work, kerja berulang-ulang bertindih-tindih yang mengengahkan sistem penyampaian.
Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah ID file yang saya masukkan itu. Jadi biasanya pihak kami akan memberikan kursus khas untuk staf, di mana sekolah hanya membeli sistem ini. Jadi kami akan beri contoh dalam kursus-kursus berkenaan. Jika terdapat permasalahan yang ingin ditanya, boleh hubungi pencipta aplikasi, iaitu saya sendiri, di email sysalq@gmail.com. Di sini nama saya Syed Sulaiman bin Arifin Al-Qudsi. Jadi setakat ini anda semua dapat memerhatikan bagaimana fail dibangunkan, surat masuk didaftarkan dan diminitkan, disediakan slip arahan, surat keluar dijana nombor rujukannya secara automatik oleh sistem, dimasukkan di dalam acuan surat. Sini, tuan-tuan dan puan-puan tak payah pening kepala nak cari apakah nombor bilangan fail tertentu pada sesuatu masa. Surat itu dihasilkan dalam pelbagai mod. Dan saya ada menyebut tentang carian dokumen. Jadi untuk itu kita keluar dari sini dan kita pergi cari. Ini mengandungi semua data yang perlu kita cari. Apa saja yang tuan-tuan nak cari, klik saja di mana-mana buat carian. Dan tekan butang teropong ni, letakkan any part of pilihan. Katakan kita pergi kepada tajuk pembangunan sekolah. Di sini pembangunan sekolah dah ada, kita tukar tajuk lain. Okey. Kita cari pembangunan sekolah tadi. Mungkin kita hanya tahu pembangunan saja, tapi kita dah lupa yang lain. Just cuma letak pembangunan dan buat carian. Dia akan cari segala yang ada pembangunan, dia akan bantu cari, dan tuan-tuan dan perempuan atau anda semua serta-merta dapat mengetahui dokumen nombor berapa, surat keluar atau surat masuk, siapa petugasnya, dan kalau ditanya oleh pihak-pihak tertentu, mudah sangat nak mencari data dokumen yang dimaksudkan oleh orang yang ingin tahu. Jadi anda semua boleh juga menghantar memo kalau ini sistem ini dirangkaikan kepada rakan anda yang dalam jaringan. Tapi ini memerlukan kos tambahan. Kalau perlu, kita boleh bantu dengan kos tambahan sebab kita kena rangkaikan komputer dan kita kena pasang sistem. Katakan ada 10 komputer, tiap masing-masing nak membuat surat mengikut komputer masing-masing. Dia tak perlu bertanya apakah nombor-nombor rujukan, dan dia nak buat surat dari komputernya, dia boleh rangkaikan komputer berkenaan, dan sekali lagi ia memerlukan kos tambahan. Baik, sampai di sini dulu saya ucapkan selamat menggunakan sistem pengesanan dokumen versi 1.2 SP versi pelayan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.